illallah. Illa itu huruf istisna. Dan Allah, lafaz Allah itu jadi badal daripada tempat dhamir yang tersembunyi pada mawjud, dirohokkan dengan baris itu. Inilah qaul yang rajih. Jadi syukur Allah Subhanahu wa taala jadi masih berikan kita kelangsungan hayat pada saat ini. Alhamdulillah. Bagi Islam kecil lagi, ayat Islam lagi. Alhamdulillah. Masalah kita dalam keadaan Islam, keluarga Islam, masyarakat Islam, persekitaran yang memudahkan. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk boleh ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita keinginan, kehendak untuk belajar, memahami pelajaran agama. Alhamdulillah. Dikenalkan kita dengan Allah Ta'ala, dipahamkan kita, dibukakan pintu hati kita, dilembutkan hati sanubari kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Boleh sentiasa ingat ke dia, rujuk ke dia, sedar ke dia. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Syukur dapat pagi ini hadir untuk kita insya-Allah manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan kuliah duha bacaan daripada kitab Diyaul Murid. Sambungan kita hadirin sekalian, bab i'rab. I'rab dengan makna tabyinul kalimah, menjelaskan kalimah-kalimah Arab. Khas kita bicara ni menjelaskan kalimah tauhid la ilaha illa Allahu. Jadi antara yang telah kita bicara, la ilaha, la tu nafil jinsi, ilah tu, lafaz ilah tu adalah i'rab dia jadi isim bagi la, dan la ni beramal dengan amalan inna, nasab isim, rafu' khabar. Dan kita bicara banyak apa yang dipanggil jinsun tu, dan maksud kita adalah nak ambil faham daripada la ilaha illallah ni. Tujuan i'rab ni supaya kita dapat sedikit penjelasan tata bahasa, macam mana uslub yang didatangkan. Pula tu uslub ni bukan uslub biasa, tapi menggunakan uslub nafi dan isbat. Dan nafi bukan sebarang nafi, tapi guna nafi lil jinsi. Lepas tu setelah nafi menggunakan jinsun tu, isbatkan pula bahawasanya Allah jugalah ilah. Jadi nak menunjukkan bahawasanya antara lain, dan kita dah bicara dulu, lafaz pada la ilaha illallah ni nak menyungguhkan fahaman kita, i'tiqad kita bahawasanya Allah juga ilah, selain pada Allah bukan ilah. Dan di atas kata Allah juga ilah lah yang kita terus nak kena belajar, nak ambil faham. Dah belajar satu hal, nisbah nak belajar lagi dan lagi supaya benar-benar kita faham maksud uluhiyah itu, supaya kita boleh mengisbatkan uluhiyah ni hanya Allah Ta'ala dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia dan milik dia. Supaya benar-benar kita faham yang kita ni makhluk, kita tak akan memiliki sifat uluhiyah sama sekali dari sudut miliknya, perbuatannya, sifatnya, begitu juga zatnya. Sentiasa makhluk ni walau hebat bagaimana pun masih kata makhluk. Bila-bila pun pasti berhajat ke Allah Ta'ala yang ghani, yang kaya pada setiap satu ni hanya Allah. Jadi Allah sajalah yang mawjud atas jadi ilah. Bila Allah saja mawjud, Allah sajalah jadi matlamat hidup kita. Pasal selain pada Allah Ta'ala semua binasa. Allah jugalah yang hidup selama-lamanya. Kalau yang hidup, kalau Allah Ta'ala bagi hidup, Allah yang bagi hidup dia selama-lama. Roh kita hidup, syurga neraka kekal abadi selama-lamanya. Ada 10 senarai yang disebut oleh para ulama, rumusan daripada seluruh Quran hadis yang menyebut tentang makhluk yang kekal ni. Semua tu Allah bagi kekal. Cuma bezanya Allah kekal zati, makhluk ni dia kekal aridi.
Apa maksud dia? Maksudnya makhluk ni kalau kekal pun Allah nak bagi kekal, tapi atas prinsip asal makhluk binasa. Allah Ta'ala memang dia zati kekal, zat dia kekal, segala sifat dia kekal. Tak ada sebarang perubahan langsung pada sifat dan zat Allah Ta'ala. Macam mana kekalnya dia, macam mana kidamnya dia, macam itulah bakoknya dia. Jadi atas kita bicara la nafil jinsi ni, khusus Allah jua ilah, selain daripada Allah Ta'ala bukan ilah. Itu pun asal kita lah bicara. Cuma yang ni nak sebut masih balik pada grammatical Arabic itulah. Macam mana pun kalau kita faham betul-betul Arabic grammatical ni, maka kita akan kata sedapnya la ilaha illallah ni. Pasal apa? Makna dia mantap, padu, jitu. Pasal kita faham uslub dan prinsip dia. Sambungan kita nak bicara ni adalah khobar la. Pasal apa nak bicara khobar la? Pasal lah itu kita bicara la ilaha. Yang la ilaha ni dipanggil la nafil jinsi, dan la nafil jinsi ni dia punya kerja amalan ni amalan inna tansibul lisma wa tarfa'ul khabar. Sikit kalau tak biasa dengar, tak biasa bahas, nak sebut gini. Pasal ayat yang kita bicara la ilaha illallah ni, dia adalah istilahnya ayat khabariyah, ayat penyata. Dia bukan ayat insya'iyah, bukan ayat insya'iyah. Apa beza insya'iyah khabariyah ni? Ayat khabariyah ni dia bahasa kita masa sebut itu ayat penyata. Apa maksud penyata? Dia statement. Kalau ayat insya'iyah, dia ayat untuk menceritakan perasaan, menyuruh, menanya. Dia menunjukkan ada ciri-ciri perasaan, kejiwaan dari sudut menyuruh, melarang, menanya, takjub, hairan. Istilah Arab yang ni dipanggil jumlah insya'iyah. Kalau saya buat misal, amboi besarnya masjid ni, contoh apa, dia bukan menyata, tapi dia impression orang panggil apa tu, express. Dia nak menyatakan perasaan dia. Betul. Itu main buat apa lagi tu? Simpan. Tu apa tu? Arahan. Jangan cancel masa ni. Oh, apa tu? Tu larang. Tak tahu ke masa mengaji tak boleh buka ayat? Itu apa tu? Larang. Istifham. Tak tahu ke? Istifham. Saya nak sebut apa tu? Ayat-ayat macam tu dia panggil insya'i dalam bahasa Arab. Jadi la ilaha illallah ni dia bukan insya'. Sikitlah pasal tu yang kata, tu yang kalau disiplin ngaji pondok, ngaji ilmu, antara benda kena ngaji tu, kena ngaji satu. Pasal apa? Nak faham, nak ambil faham. Macam mana pun yang ni kena ambil faham. Kalau tak faham insya'i apa, ayat khabari, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak faham sekalipun bab ketuhanan mesti faham. Cuma dia tak, orang kata apa, tak mantap dari sudut, nak memaham dari sudut bahasa lah, itulah. Baik. Jadi asal nak cerita, bila dia ayat khabari, dia kalau bahasa Inggeris, bahasa orang putih kita, dalam bahasa Melayu sama, kita akan ada subjek predikat. Asalnya ayat ni Allahu ilahun. Yang tu pun akan jumpa di perkataan ni sebut. Asalnya Allah ilah. Asal ayat nak susun ni, ayat yang kita sebut la ilaha illallah ni, asal yang kata Allah ilah, makhluk ghairu ilah, makhluk bukan ilah. Tak. Jadi asal dia dua ayat, tapi nak menunjukkan kata bila Allah ilah, masih wallah ni tu makhluk ni ghairullah, itu pun ghairu ilah. Allah je ilah, selain Allah Ta'ala bukan ilah. Macam mana nak susun dalam satu ayat untuk menunjukkan bahawasanya Allah je ilah, selain Allah Ta'ala bukan ilah. Nanti yang disusun dalam bentuk nafi isbat. Dan khasnya atas kita bicara ni, bila ada la nafi jinsi, nanti dia akan ada ayat penyataan. Ada istilah asalnya mubtada' khabar, subjek predikat dia. Jadi la ilaha, ilah ni
asal ni atas susunan nafi jinsi ni pasal masuk la ni amalan inna, seolah-olah dia subjek. Seolah-olah dia subjek. Tapi bila masuk la ni, arti yang datang kata seolah-olah dia subjek, maka kalau kita baca Al-Quran, innallaha ghafurun, kalau tak ada inna tu baca Allahu ghafurun. Tapi bila masuk inna, innallaha, baris dia bertukar. Bila Allahu ghafurun ayat menyata, yang ni pun ilahun ni Allah, ilah ni ilah Allah. Bila la ilaha, bila sebut la ilaha mesti ada khabar dia. Kenapa saya sebut Allah tu tak? La ilaha illallah. Kita nak sebut khabar la tu lah. Macam mana saya nak sebut bahasa Melayu mudah untuk faham ni. Macam mana pun nak sebut di ayat penyata, Allah tu, astagfirullah, ilah tu adalah asalnya subjek. Subjek mesti ada predikat dia. Kalau bahasa lama, benda mesti ada cerita dia. Ni belajar struktur kalimah Arab ni. Bahasa Arab dipanggil mubtada khabar. Bahasa Melayu zabar ni benda cerita. Cerita kan apa? Kipas ini berpusing. Kucing mengiau. Contohlah, contoh mudah kan. Kesan contoh bahasa. Kita kadang tak bisa dengar, dia pelik gitu kan. Kalau kita nak bicara ni, nak bercerita bahasa, tu kena bagi misal bahasa sikit kan. Ayam berkokok, matahari bersinar. Kalau sebut matahari, dia tak, apa, cerita tak habis kan. La ilaha, kalau tak ada ilah tu, la ilaha, tiada la ilah. Tak ada Tuhan ke? Nak cerita tak ada Tuhan ke? Bukan. Pasal kita nak cerita Tuhan ada. Yang nak kata ni tak ada ilah melainkan Allah. Saya sebut tu andai kata ilah tu tak ada. Ilah tu tak ada, ayat dia la ilaha saja ke? Tak. Pasal biasanya la ilaha ni, la ilah, kalau tak ada ilah tu, walaupun tak ada ilah, sebenarnya dia dah perfect sentences dah. Sebenarnya dia dah ada subjek dan predikat dia dah. Sebenarnya dah ada benda dan cerita dia dah. Ilah ni nak menunjukkan bahawasanya predikat dia, cerita yang kita nak ceritakan kepada subjek ni sebenarnya ada, tapi dalam konteks la ilaha ni dia telah dibuang pasal ada benda maklum yang nak dicerita. Lepas tu lepas pada ilah ni baru datangkan apa yang dikedaki dengan maklum yang tak disebut tu. Boleh tangkap je tu. Kalau heavy sikit, dengar je. Pasal ada bab ilmu ni memang boleh belajar, dia susah. Jadi asal sebut kalau tak ada ilah tu, la ilah, dia sebenarnya ada cerita dia. Kalau tak ada la tu pula, ilahun, Tuhan, terjemahlah Tuhan. Apa cerita Tuhan? Asalnya Allahu maujudun, asalnya. Saya dah sebut Allah tu ilah lah, pasal kita cerita ilah ni. Asalnya ilahun maujudun. Lagi ilahun maqsudun, ilahun ma'budun. Tu asal dia, asal ayat dia. Jadi asal dia bila macam tu, la ilaha maujudun, la ilaha ma'budun, la ilaha maqsudun. Jadi kita nak cerita tu, tapi tak ada dalam ayat. Tak ada apa? Maksud tak ada, maujud tak ada, ma'bud tak ada. Ada setengah kitab dia sebut satu lagi, la masyhudun illallah. Jadi asalnya ada, tapi sekarang dah dibuang. Pasal apa dibuang? Dalam konteks la ilaha illallah ni dibuang tu pasal dah maklum, pasal ayat ni disebab nak dibicara
nak sabitkan Allah. Satu maujud, ma'bud, ma'bud, maksud tu dibuang, masyhud tu dibuang, khobar itu pasal apa? Khobar yang dah understood. Bahasa orang putih lah sikit tu. Apa khobar understood? Cerita yang dah maklum. Benda yang dah maklum patutnya kalau sebut tak payah sebut. Ada benda yang dah maklum tak payah sebut. Kaedah Arab memangnya tu. Bahkan kaedah Melayu kita pun, bahkan bukan saja bahasa dalam bentuk bahasa, matematik pun dia ada benda maklum, dia tak payah sebut. Kalau sebut macam menyemak pula, buat semak ni. Satu dibuang. Jadi kita nak bicara tentang dibuang tu. Jadi tu yang bila dibuang macam mana pun kita nak tahu juga apa yang dibuang. Pasal kita tak duduk dalam bahasa Arab kan. Kita nak tahu juga apa yang dibuang. Tu yang dia kata khabar la itu mahzuf. Khabar la ni dibuang. Asalnya ada. Kita yang belajar lah tu. Apa dia? Tu dia kata takdirnya. Maksudnya maksud takdir ni andaiannya, kalau andai kata dia ada lah, lafaz dia macam ni. La ilaha maujudun illallahu. Tu. Atau macam ni. La ilaha maqsudun illallahu. Ataupun la ilaha ma'budun illallahu. Atau saya sebut satu lagi yang keempat ni kan. La ilaha masyhudun illallahu. Itu asal ayat ni. Tapi apa yang ditulis tu maujud, maksud, ma'bud. Saya sebut tadi masyhud, tak tulis. Tak ada. Tak tulis, tak sebut pun. Pasal apa? Atas bicara ni understood. Understood ni bahasa orang putih kan. Telah dipahami. Sedia maklum. Memang Allah ma'bud, Allah maksud, Allah masyhud, Allah maujud. Allah juga maujud, Allah juga masyhur, Allah juga maksud, Allah jugalah yang sepatutnya dimusyahadahkan. Pasal kita belajar pun, tambah kita belajar yang bagi tadi, apa dia? Makhluk ni natijah daripada af'al Allah. Tengok je kita, Allah buat aku, Allah jadi aku. Jadi walaupun tengok makhluk, sebenarnya sepatutnya macam mana? Sedar kita kepada Allah ni jadi aku. Sepatutnya. Tapi macam mana? Lembab tak? Makan banyak, tidur banyak, begitu. Zikir malah. Tu. Macam tu yang datang Nabi Rasul, datang ulama, pewaris Nabi Rasul, bongkar balik supaya faham kita perjalanan tauhid ni. Macam mana Nabi Rasul lu ajar kat sahabat. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup guru kita yang mereka ni dulu pada kita belajar mengaji dan menuntut apa yang sepatutnya dia belajar, mereka pun dah sampai apa sepatutnya sampai, dia dah meninggal dah pun. Kita lah pula nak menyambung kerja-kerja demo untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat, khasnya la ilaha illallah ni. Yang cerita bab lain sembahyang puasa, ramai dah orang mengajar bab ni lah yang zaman lah ni khasnya tak ramai dah orang nak mengajar. Tambah nak sebut benda-benda macam ni, ada orang tak ambil peduli pun. Dia kata susah lah, apalah, susah lah. Adalah sedikit susah dia, bukan nak nafikan susah tu, tapi bila otak ni kepala awal-awal dah bubuh, kata tak mau, tak nak, susah, ni tak boleh belajar. Sikit lah, bebil sikit situ, balik kita bicara. Jadi la ilaha illallah tu asalnya la ilaha mawjudun illallah, la ilaha maqsudun illallah, la ilaha ma'budun illallah, la ilaha masyhudun illallah. Saya nak buat misal sikit. Saya nak cerita apa? Nak cerita understood. Yang tujuan saya nak cerita understood, nak cerita apa? Ada benda yang memang kita dah faham, tapi kau tak faham kena cerita. Tapi kalau dah faham, cerita, sebut pula. Bubuh tu dalam penceritaan ni, dia menyemak. Buat semak ni, baik buang. Satu nak cerita buang-buang. Usul Arab ni dia memang banyak benda buang kalau benda yang biar understood. Contoh mudah saya sebut, contoh kenahu tu kan. Masih. Alhamdulillah, asalnya alhamdulillah kainun lillah. Buanglah kainun tu, lillah tu padanlah. Yang tu yang dipanggil tempat takluk bagi khabar yang zaraf atau jar majrur. Tempat muta'allaq dia dibuang.
Zaidun fid dari, Zaidun kana fid dari, Zaidun kainun fid dari. Buanglah kana kainun tu, Zaidun fid dari, padan dah. Tak faham, ngaji suku lah. Tu dah saya sebut dalam konteks bahasa Arab. Ni saya nak sebut. Saya nak sebut bahasa, tapi bahasa matematik dia. Kalau tak apa lulus matematik dulu, dengar dia tahu. Tujuan saya nak kata, kalau nak cerita, dia ada benda astut. Memang bubuh tu bagus, tapi kalau dah faham, bubuh tu menyemak aja. Saya nak cerita menyemak tu. Pasal di sini, kalau dah ada, kenapa buang? Menyemak aja. Saya nak tujuan nak tu. Contoh, kalau saya kata 10, bahasa matematik dalam bentuk perpuluhan, 10 tu apa maksud dia? Siapa faham? Mana tak pernah belajar dulu. Duduk tanya cikgu buat apa? 10 tu, saya tanya dalam bentuk perpuluhan ya. 10 tu apa sebenarnya? Soal. Kalau agak tak boleh tangkap tu, 10 ni ada perpuluhan tak? Jangan kata tangkap tak faham benda. Mana boleh. Sekolah rendah sekolah. Lama dah tinggal. Saya pun tinggal lama juga. Nak kira lama. 10 ni ada perpuluhan tak? Kat mana? Belakang tu lah. Belakang tu lah. Boleh jawab. Tampol lagi apa tahu. Awak tak. 10 ni ada perpuluhan. Kat mana? Asal dia apa? 10 ni. Kosong. Itulah understood tu. Pasal apa tak tulis 10.0? Menyemak aja. Tahniah. Pandai pun. Tapi ada waktu pakai tak? Kalau budak-budak kita nak ajar dia 10 tolak 0.3, mampu saya cari. Melainkan kita kena ajar perpuluhan tu kat mana. Betul ke saya cakap? Berapa 10 tolak 0.3? Main mana dapat perpuluhan 9.7 tu? Macam mana nak susun 10 tu? Macam mana 10 kalau susun kan, kita belajar susun tu 10 tolak nak bubuh mana perpuluhan 0.3 tu, nak bubuh mana, nak atur kat mana? Kena tulis 10.0 bagi betul titik perpuluhan tu 0.3 garis bawah. Jadi 10.0 tolak 0.3. Saya tak tulis pun tak apa dah, boleh faham kan? Lepas tu buat apa? 0 ke atas nak tolak 3 tak boleh, pinjam 10 tu sekarang jadi 9. Tu 0, 1 tu jadi 0, yang tu jadi 9. 0 tu akan jadi 10 tolak 3 7. Boleh? 9 tu turun bawah, 9 tolak 0 0. 9.7. Boleh faham? Perlu tak 10.0 tu? Perlu tak? Memang sangat perlu. Dan memang perlu. Dan kena tahu. Tak tahu, gagal perpuluhan. Memang gagal. Sure punya gagal. Kalau kau tahu pun, kau nak ajar orang tak boleh. Kau tak boleh tunjuk ke orang macam mana jalan kerja. Siapa? Engkau tak dapat in details. Macam mana nak explanation dengan perpuluhan tu. Sama lah la ilaha illallah pun. La ilaha illallah. Dah ada la nafil jinsi. Ada isim dia. Mana khabar dia? Illallah tu nak area apa? Tak boleh jawab. Menggelepar juga. Tak kerti rupanya. Cuma ni lah. Matematik tadi faham tak? Matematik boleh faham tau. Yang ni belum tentu boleh faham tau. Pasal apa? Matematik memang kita belajar. Yang ni tak apa nak belajar. Baru nak belajar. Satu tak terpelajar. Yang tadi memang dengar macam tak faham je kan. Bila tanya, bila cerita, saya tak syarah panjang dah. Tak apa, memang faham dah. Tapi yang ni saya syarah pun lagi tak faham-faham. Tambah balik lagi, habis lumpur langsung. Sikitlah saya usik gitu. Okey. Saya bawa satu tak habis lagi. Saya bawa cerita perpuluhan. 10 lah dalam bab pecahan. Berapa? Tadi 10.0 pecahan 10 per 1.
Betul. Kalau 10 tolak 1/2, macam mana nak buat? Tak reti tu maksudnya tak reti bab pecahan lah tu. Cuba cerita sikit saja, kita enjoy sikit. Tolak apa? 1/5 tak? 10 tolak saya tulis apa? 1/2. 1/2. 10 tolak 1/2. Macam mana tolak 10 1/2? 5/1. Bagi jawapan lu. 10 tolak 1/2 apa? 5 je. Mana pula? 10 tolak setengah takkan 5. Bukan 10 tolak setengah. Setengah pada 10 bukan? Bukan 10 tolak setengah pada 10. Bukan. Alah. 10 tolak 1/2 je. 9.5. Tak mau poin, saya tak nak poin. Poin dah pandai dah. 9 1/2. Main mana 9 1/2 tu? Apa jalan koja ni? Apa jalan koja ni? Kita belajar matematik sikit sampai-sampai ya. Tu kalau anak lah tanya mampu kita jawab, nampak? Tak sekolah. Itulah mentang-mentang anak tak sekolah lagi. Kalau anak dia yang sekolah rendah ni, abah macam mana nak buat matematik ni? Abah pun dulu tak lulus matematik lah. Itu lulus matematik ni. Abah la ilaha illallah ni macam mana nak faham? Tak nanya kita. Saja sekeh buah tu sikit. Masih lagi bab pecahan. Tak habis. Jalan kerja dia 10/1 tolak 1/2. Kaedah nak tolak pecahan macam mana? Mesti kena sama dengan bawah dia. Kena cari GSTK dia. Jadi berapa per? Tak pun kaedah dia kaedah pinjam. Macam mana? Pasal 1/2 bukan nombor bulat. Dia bukan nama integer, dia nama pecahan. Jadi macam mana kaedah nak buat? Ambil 10 tu tolak 1/2. 10 tu sekarang ialah 9/2/2. Tolak 1/2. Jadi jalan kerja dia 9/2/2 tolak 1/2 sama dengan 9 / bawah 2 tolak 1 sama dengan 9 1/2. Tak faham? Memang tak boleh ajar matematik dia orang ni. Betul kan? Boleh faham saya cakap kan? Itu matematik. Saya bukan nak ajar matematik, tapi saya nak cerita understood yang kena mahzuf tu. Bila faham tu macam mana? Jelas tak? Ni pun sama. Cuma yang ni kalau tak jelas, bila aku nak ngaji nahwu tak tahu, tak apa. Tak tahu pun tak ada masalah, tapi tak mantap. Yang penting kalau pecahan tadi 9 tolak setengah berapa? 9,5. Boleh jawab. Congak gitu ya. 9 tolak setengah dah 9 tolak setengah. Ni 9 balang, 10 balang. Tolak setengah balang. Dah orang makan. Kacang tinggal setengah balang. Tinggal 9,5 lah. Boleh congak itu. Macam mana kau boleh kira 9,5? Aku nak tunjuk jalan koja aku tak tahu. Tapi aku tahulah jawapan dia 9,5. Boleh faham? Sopa. La ilaha illallah, kau tak reti dah lafi di jinsi, kau tak reti dah khabar mahzuf, tak reti nak kata ilah. Jadi khabar dia pula ni badal lah, tak reti. Engkau jangan tak faham la ilaha illallah tu. Allah jua ilah, makhluk bukan ilah. Tu jangan tak faham. Yang ni apa? Yang ni untuk mantap. Macam mana kita sebut pecahan-pecahan untuk mantap. Takkanlah 10 balang dah makan satu balang ni dah makan setengah. Kau tak kenal ni 9,5 balang. Boleh kan saya sebut gitu kan. Sikit itulah. Jauh melengong. Cuba bayang Ustaz. Pecahan tu tak ada, nanti kita tulis lain tu. Ada je whiteboard kan, tapi Allahumma salli ala baik. Jadi la ilaha illallah ni asalnya la ilaha tu yang tu pakai je, ambil je. Tak reti lah, ambil je. La ilaha maujudun.
La ilaha mawjudun illallah, la ilaha maqsudun illallah, la ilaha ma'budun illallah. Jadi kalau terjemah tu apa dia? La ilaha, tiadalah Tuhan yang ada melainkan Allah. Maksudnya Tuhan ni yang ada siapa? Allah jua. Itu maksud dia. La ilaha tu mawjud. La ilaha maqsudun ilallah. Apa maksudnya? Tiadalah ilah yang dimaksud, yang dikenaki, yang dituju. Yang ni jadi matlamat. Ini jadi objektif yang kita nak bicara ni. Objektif penghasilan kita punya pengamatan dan penilaian siapa? Allah. La maksud ilallah. Kalau saya ambil bahasa maksud dia, tak ada maksud kita hidup melainkan Allah. Memang kita pakai apa perkataan tu, mana maksud tu? Buat apa mengaji? Buat apa? Untuk Allah. Buat apa mengajar? Allah. Buat apa kahwin? Allah. Siapa ada anak? Allah. Siapa bawa nasah? Allah. Buat apa buat pondok? Allah. Buat sekolah buat siapa? Allah. Siapa penjarakan sosial? Allah. Siapa rapat saf? Allah. Contoh. Mesti betul tak tu? Di atas kita punya faham la ilaha illallah tu mesti maksud kita Allah. Dia ilahi anta maksudi. Ya, kau maksud, kau lah maksud. Maksud apa maksud? Kau lah. Aku tak ada lain. Maksud aku mah ni kau. Itu pasal apa kita makan? Pasal apa kita minum? Pastikan bukan maksud melainkan Allah. Kalau makan pun, sebelum makan pun sebenarnya dah maksud Allah. Tengok, ya Razzaq, kau bagi rezeki. Tengok makanan, faham Ar-Razzaq. Tengok bayang, kenal Tuhan punya bayang. Tengok makhluk, kenal siapa punya makhluk. Pelam lemak ada, pelam manis ada, soto ada, soto kan, simpit ada, salut gua kacang ni, keripik ada, tu pun nak goreng kopok lekor lagi. Kopok biasa ada, goreng kopok lekor lagi. Sampai roti canai. Sampai habis makan roti canai pula datang lagi. Ya Razzaq, ya Razzaq. Nah, itu tauhid yang kita nak dapat. Itu maksud. Itu maksud. Ada orang tak faham tu kena kampung sini. Baru faham cerita kita apa dia. Betul kan? Apa nak sebut? La maksud, asal sebut la maksud ilallah. La ma'bud pula. Tiadalah yang disembah. Kalau saya terjemahlah, tiadalah disembah melainkan Allah. Bab sembahan ni hanya Allah. Atas sebut tadi satu lagi, la masyhud, tak adalah yang dipandang, yang disaksi melainkan Allah. Jadi kita saksi ni sepatutnya siapa? Allah je. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Cuma dia ada level-level lah, atas bahas dia. Bahas ulama panjang lah, yang tu pun disusun, disebut itu je. Kalau ikut susun asal, ada setengah ulama kita susun mula-mula sekali la ilaha illallah dengan mana la ma'buda illallah. Lepas tu la maqsuda illallah. Lepas tu la mawjuda illallah. Lepas tu baru la masyhuda illallah. Susun satu. Apa maksud dia? Apa dia? Ada pelajaran khas tu mengaji lain. Yang ni pun tak apa nak telan. Macam mana nak khas tu? Bukan kedekut ni tak. Budak umur 2 bulan bagi makan nasi biryani. Tak pun bagi makan nasi apa lagi tu? Apa? Nasi dagang. 2 bulan bagi makan nasi dagang. Cirit apa itu je. Nyesal bagi makan nasi dagang. Sikit lah usik itu. Baik. Nak cerita lagi ke? Yang ni lah kalau ikut yang kita dah dengar tutup guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, bila dia nak zikir tu tentang subuh dengan maghrib lah selalunya. Dia ada perkataan ni yang disebut. Bila lepas ya latif tu lah. Cuma yang tu dia orang sebut macam dia tak bentuk dalam susunan la ilaha illallah tu. Tapi yang ditakdir tu. Yang kita sebut yang ada orang menyambut belakang tu, takdir tu lah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi
Ya Latif Ya Kafi Ya Hafiz Ya Syafi. Allah Ya Latif Ya Wafi Ya Karim Anta Allah Yahu. Saja tu Yahu tu tanya lain boleh je saya jawab. Nanti loh saya nak cerita tu lagi syarah Yahu lah. Lain tu. La ilaha illallah maujud. Tak sebut kan dua kali kan. Oh sorry. La ilaha illallah maujud. La ilaha illallah. La ilaha illallah ma'bud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam tak bisa dengar je ni. Sekarang memang payah nak dengar tu. Tu imam pun tak wirid dah macam tu. Tak pandai dah pun. Orang yang biasa pengalaman duduk pengajian, duduk sayang jemaah dulu, duduk biasa ikut ustaz, imam dulu memang macam ni wirid dia. Maghrib, subuh ini lah. Kita Nusantara ni, boleh kata Malaysia ni khasnya. Saya nak sebut Nusantara, saya nak pergi Indon, saya tak biasa duduk Indon macam tu juga. Lain negara masing-masing. Tapi Malaysia ni, saya duduk kecil-kecil dulu Negeri Sembilan, kecil-kecil duduk Kuala Lumpur, yang saya sedar lah. Pergi balik Penang, duduk Batu Mau, duduk balik Masjid, balik apa? Kat Bukit Minyak tu. Batu lah balik, yang ada meriam dua buah. Allahumma salli ala sayyidina. Bukit Tengah, Bukit Mentajam tu. Itu lah amalan tu guru tu. Bukan tok guru pun, imam biasa je. Pergi masjid pun saya duduk besar di Kuala Lumpur, sekolah rendah tu pergi masjid ni, pergi macam ni, pergi ni. Kalau yang ni lah wirid semayang ni pun lepas semayang. Itulah sebutnya. Cuma zaman sekarang tak ada dah. Tambah saya jadi pahaman apa? Cik B. Apa? Cik B pula lah. Cik B tu habis lah. Bidah. Langsung tak saya dengar. Ada. Padahal dia ialah antara yang kita belajar dalam tauhid tu. Jadi nak praktis pula tu. Tu latihan. Ingat balik, memorisekan balik apa yang kena takdir mahzuh pada la ilaha illallah tu. Macam tu sebut perkataan ma'bud, maujud, ma'bud, maksud azim belakang tu ilallah. Pasal dah kalau ma'bud maksud ilallah, siapa hebat? Azim. La ilaha azim ilallah. Bahkan boleh ke takdir macam lain? Boleh je. Jadi apa makna la ilaha illallah? La ilaha qudrah illallah. Tapi tak boleh. Yang tu untuk takdir lain. La ilaha tak boleh. Yang tu macam lain lagi. Yang tu lain. Itu nak hadir makna. Okey? Selesai? Yang tu tak faham pula, dengar je lah. Nak boleh buat macam mana? Tak kongsi kan? Tak boleh nak kongsi. Boleh faham juga, alhamdulillah. Boleh faham tu, bayang oleh saya sebut matematik, perpuluhan, pecahan. Yang orang tak boleh faham pecahan punya pasal. Kalau orang boleh faham ni tak faham pecahan tu ni pecahan pun tak faham, yang ni pun tak faham. Allah. Apa habis? Padahal lah ngaji akademik bodoh, masuk ngaji pondok bodoh. Dia ingat ngaji pondok ni senang je kan. Boleh talil-talil makan kenduri. Dia ingat macam tu je kan. Ya ada orang faham gitu. Macam tu dia kata, apalah susah sangat ngaji pondok. Kau tak biasa duduk lagi, kau tak tahu. Duduk pun kau tahu. Memang orang luar kan faham apa yang kita ngaji sekolah agama, sekolah pondok. Ngaji sekolah kebangsaan dengan mewah ngaji. Sekolah kebangsaan agama pun ramai ngaji. Ngaji pondok tak ramai ngaji pondok. Pondok pula zaman lah ni khasnya orang faham apa? Orang tua-tua ada tak? Pondok ustaz ni ada tak orang tua-tua duduk? Memang ada pun orang tua-tua duduk yang dah duduk sini kan. Ustaz, saya nak buat satu pondok lah. Ada tak kalau tanah ke saya nak beli ke apa-apa? Nanti musim-musim saya cuti-cuti saya dah duduk. Ataupun dah tua nanti saya nak pencen, saya pun nak pencen tak lama dah ni saya nak duduk. Orang faham pondok ni tempat orang tua-tua. Padahal pondok ni silibus ni untuk orang muda-muda. Very tough punya pelajaran. Kalau bahasa Inggeris kau tak faham, macam mana kau nak faham bahasa Arab? Kalau matematik kau tak faham, macam mana kau nak faham nahu?
Boleh faham saya cakap apa? Nak lari pada akademik kanon pasal apa? Susahlah belajar matematik, perpuluhan, pecahan, ni penua pengatas, penyebut pengangka, payahlah. Main ni lagi susah lah kau nak ngaji. Mubtada, khabar, mufrad, waru mufrad, syibih jumlah, tak syibih jumlah. Khabari, insya'i. Tu bawa kepala dia main topik, sub topik dia. Ni sebut Nabi mubtada, khabar, ada inna, tansibul isma, tarfa'ul khabar kana. Waktu ada zona, lepas tu ada kada wa akhawatuha, laisa musyabbah bi laisa, in ma la lata. Benda tu matematik pecah perpuluhan je. Sikitlah saya sebut itu. Nak lari sana, kalau nak ngaji ni senang, ngaji pondok senang je. Kau ingat baca Quran aja. Baca Quran pun kau ingat senang. Kau takat baca gitu boleh. Wow, sifat apa ada? Tanya makhraj huruf, tanya sifat, ngapa? Gagal kita. Qaf qalqalah, lagi jahar hamas. Jahat. Syiddah rakhawah. Syiddah. Qaf syiddah. Kelang kabut tu. Betul lah tu. Syiddah. Saja gagah. Istilah istifal. Tak ya tu tak. Istilah lah. Baru syakhsun. Qaf. Qil. Itba' infitah. Tak ingat juga tu. Infitah lah. Dia 4 huruf je. Salat tazah. Izlaq ismat. Bismat, ismat lah. Ismat. Saja sebut Ingat tajwid senang. Kena hak tu mengangkong ni. Nanti yang akademik tak boleh. Quran tak boleh, Arab tak boleh, apa tak boleh. Temai pula pahaman mudah. Bid'ah semua tu. Wah, tu senang. Zikir tak payah, Quran tak payah, bid'ah, selawat tak payah, bid'ah macam mana? Relax ya. Untuk main teruk. Apa tu? Razadi kan? Razadi. Dah bid'ah semua, zikir, selawat semua tak boleh, main poker. Blackjack. Main blackjack. Apa benda lah. Tak boleh, saya tak boleh saya buat tu. Saya bakal dari situ lah sikit. Astagfirullah. Sedang kan, Masya Allah. Duk pondok ni, nak mengaji macam ni. Antara pengajian dia lah. Ni pun bukan saya ajar label pondok. Ni label baru awam ni. Ajar ni. Wah, kawan mau baca macam ni lah. Pondok. Pondok lagi lah. Memang nak kena mengaji dia betul-betul untuk faham tu. Saja menyambil sikit tu. Lepas tu sikit lagi sini. Dah faham itu buat macam mana? Dengar. Kalau nak ngajar, nak hantar pondok, hantar budak-budak cerdik, hantar pondok. Budak UKU tak boleh main pondok. Bukan tak boleh main untuk belajar semayang, bukan tak boleh tu kan. Nak hadam pelajaran pondok tak boleh OKU. OKU tu orang kurang payah lah. Terencak akal, budak tak lulus periksa dah, baru hantar pondok. Mana maunya. Pondok ni budak-budak yang memang nak mengaji tu. Yang budak UP1 5A, 6A tu main sini. Yang straight A tu main sini. Itu pun amal yang tak boleh telan. Yang tu orang macam tu lah sepatutnya kena ambil pondok. Satu ulama-ulama kita pandai dulu pasal apa? Pasal yang ngaji pondok ni semua budak-budak yang memang tak pergi sekolah kebangsaan tu. Memang ada sekolah kebangsaan dulu semua. Budak-budak cerdik semua ngaji pondok. Semua orang Melayu kita ngaji pondok dulu. Cuma yang tak ngaji pondok ni yang kerja petani, main kebun, main sawit, estate apa tak ngaji lah. Zaman lah ni kalau nak tengok masih mengaji pondok ni belah petani. Semua. Yang mana tak sekolah siap semua ngaji pondok. Satu, ramai lagi tutup guru. Tapi bila dah sampai satu keadaan dekat dia orang, yang mana anak-anak demo pun dah nampak sijil, pergi sekolah siam, macam mana? Nak cakap Melayu pun tak pandai lah. Quran pun tak boleh baca lah. Semua swadikam. Perang. Saya tak pandai cakap siam. Saya boleh macam tu ya lah. Sampai nak cakap Melayu pun tak boleh lah. Keras lidah cakap siam. Dengung idgham dia semua cukup. Tapi cakap Melayu tak pandai. Baca Jawi tak boleh. Quran tak boleh baca. Mungkin di Islam lagi. Akhlak apa bagus lagi. Semayang boleh jaga lagi. Tapi Quran teruk lah. Kitab-kitab tak boleh baca lah. Sama dengan Malaysia. Bila main Malaysia, main sijil ni macam mana? Habis lah. Jawi pun tak kena. Jawi tak kena.
Bila Jawi tak kena, macam mana kau baca Quran? Tak ada, saya baca Rumi. Kau baca Qurannya Rumi? Kena buat muka macam tu sikit. Ini masalah kita. Yang bawa pegang kita Arab Jawi, tak ada kitab Rumi ke? Astagfirullah. Wajib kena istighfar tu. Pasal apa? Ini keadaan kita orang silap. Itu macam mana nak faham dalam maujud apa? Itu yang bila dah ramai orang tinggal ilmu, mai pahaman mudah, senang aja orang ingat. Oh, mudah. Tak payah susah baca Jawi. Pondok pula. Siapa nak pandai mengaji? Ni banyak sibuk urusan sana sini. Takkan nak menghadap kitab aja. Mula ayat-ayat memprovok kan pengajian. Itu. Asal nak sebut dia apa? Anak hantar biar cerdik. Macam mana mau hantar tak cerdik? Hantar lagi lah. Saya bukan nak elan suruh mari ni. Saya nak sebut ayat Tok Guru dulu saya ngaji buat arwah Pak Tis sebut itu. Maksudnya kalau ada orang tua mari pondok saja nak sebut, dah sebut tu saya sebut pilihan. Saya bukan nak ala-ala dengar ni saya cakap Kalau ada orang tua main mengaji ni, Pak Tis dia akan tanya lu, mari ni nak buat apa? Nak duduk pondok Pak Tis, bunyi hulu sikit kan. Nak duduk pondok Pak Tis, pondok ni nak buat apa? Ditanya tengok apa fikrah yang ada kat dia. Pandai Tok Guru ni psikologi best. Tok Guru bukan Tok Guru. Memang duduk pondok ni nak buat apa? Memang nak duduk pondok lah Pak Tis. Duduk pondok tu nak buat apa? Dah hujung-hujung umur ni duduk rumah pun tak ada apa. Mari pondok ni boleh ikatlah jemaah. Kalau nak duduk pondok itu tu baik. Duduk rumah tu pergi masjid padan lah tu. Takkan nak pergi sembahyang jemaah tu. Pergi pondok kat luar. Kat luar tu pun boleh pergi sembahyang jemaah. Pergi jemaah hari-hari ke masjid. Tak gaduh mari pondok dah. Yang mudah sikit lah Pak Tis. Kata dia. Tak jauh pada rumah. Duduk nesah. Duduk belakang lagi banyak lagi lah. Langkah banyak, pahala banyak kata dia. Kalau sabit mengaji nak pahala fadilat jemaah. Duduk rumah banyak lagi. Tambah jalan kaki banyak lagi. Satu tapak 10. Apa dosa 10, naik martabat 10. Lagi banyak pahala daripada duduk pondok. Duduk pondok 3-10 tapak sampai lah. Kena dah satu. Tapi nak duduk pondok kat Pak Tis. Nak duduk pondok ni bukan nak ngaji fadilat kata dia. Kami duduk pondok ni, budak-budak pondok ni bukan duduk nak ambil fadilat. Memang ni nak mengaji. Nak mengaji nak pergi boleh. Tubik esok mengajar. Tu pondok. Lengur Untuk makcik ni mari masuk ngaji esok boleh tak tubik-tubik ngajar. Tak boleh ngajar Pak Tis. Memanglah lah ni tak boleh ngajar, tapi ngaji duduk 2 tahun 3 tahun pandai tu balik ngajar. Tak boleh Pak Tis. Tak boleh, kena rumah tak boleh duduk pondok lah, pasal bukan boleh ngaji. Mata nampak tak? 2 kali dah operate. Tahu apa nak boleh tengok dah. Telinga tak tahu. Pak Tis duk royak tu pun tak apa nak boleh dengar. Astagfirullah Rabbi. Baru nak main mengaji dengar tu. Tapi Pak Tis dia tak kasar macam saya. Saya sebut ni bahasa ni kasar sikit ni. Bunyi style pun kasar. Dia gelak tu. Tu nak dengar ke mana? Nak dengar ke mana? Kalau dia tak nak putuskan harapan tu dah. Tak apalah. Duduk dulu seminggu. Tengok ngaji kau nak. Pasal ngajar pun. Kalau arwah Pak Tis tu dia duduk pondok, dia tak baca satu pun kitab Jawi. Semua dia baca kitab Arab. Tak baca kitab Jawi satu pun. Semua baca kitab Arab. Jadi kalau main tok-tok tak ada gigi, tak ada mata, tak ada ni, macam mana? Tapi cakap Arab, syarah tu Jawi, Melayu lah. Tapi kitab Arab. Jadi nak kitab Arab, nak kena faham Arab. Untuk macam mana? Nak putus asa mengaji kan, nak kena mengaji. Tu yang bila memang nak main mengaji, memang tok-tok yang main mengaji tu ngaji semua. Nahu pun mengaji, sorah mengaji. Orang duk hafal sorah, dia pun hafal sorah. Apa ya? Fa'ala yafilu fa'lam fa ilu. Sampai duk kopek pinang. Wa ilu saja. Saya duk cerita tu pasal saya cerita dalam maujud apa cerita sikit. Yang kena mengaji tu pula. Duk kopek pinang. Fa'ila ni kamu tasrik lah nak dengar. Sambil-sambil tu zakarah. Boleh juga kat dia mah untuk tua pun. Zaman saya duk ngajar, saya duk pondok dalam dulu.
Jangan-jangan ni tok ada yang boleh sampai ada dalam tok tu dia kami panggil tok nahu. Jurumiyah ingat itu di mulut tanya sorau, tanya budak-budak tak ingat, tanya tok tu ada tak? Kata kami lelaki kalau ustaz ngajar perempuan duk balik tabir. Tak tengok siapa tak tahu siapa ada tak ada tu. Tu tanya tok ni ada tak? Ada. Nak tanya ni. Isim fa'il fatahah ke mana? Fatih ustaz tu. Tanya budak-budak, nama senarai saya dulu tapi tak kenal budak. Nama siapa ni? Katalah nama Junaidah. Junaidah Nasara. Isim fa'il apa? Dia dengar, saya nak tunjuk Moha ni muda tak mengaji. Tok mengaji yang dok malu Tok. Saya sebut apa? Nasara ni. Nasara isim fa'il apa? Nasir. Nasara yang suruh nasran fahuwa nasir. Nasir tu dia lah tahu. Tok pondok tu, steady tu. Baca Quran tu sasiman lah. Surah boleh faham. Tanya nahu pula. Ni Arab apa ni? Baca kita Arab. Ni Arab apa ni? Tamyiz. Boleh sebut pakai PM ke sasiman lah. Ni PM madhi, PM mudhari'. Macam mana tanda alamat PM madhi, PM mudhari'? Gerbuk. Tok jawab main. Tapi bersungguh lah mengaji. Masya-Allah. Tu ngaji duk pondok ni jangan duk sangka ngaji pondok ni dengan fadilat. Tak. Nak belajar tu sampai kita boleh. Itu lah. Pasal tok ada cucu tak? Ada cucu. Anak kot lah tak boleh nak pengaruh dah pasal semua dah besar-besar dah. Cucu dah. Cicit dah. Tu. Mesti cuti kepung cucu. Ni, tok nak ajar. Mari. Tunjuk whiteboard. Ni PN, ni PN. Tasrif ikut tok. Apa dia? Fatah yaftahu fathan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Pernah dengar belajar bahasa Arab? Nak buka pintu pakai apa? Pakai kunci. Panggil apa? Miftah. Pandai. Miftah tu isi alat lah tu. Itulah maftahun miftahun. Tu kan. Dia pandai, tamatuk ni pandai lah bahasa Sarawak. Dia boleh ajar ni. Kitab, maktub, maktab. Dia ajar tasrih lah dengan budak-budak, dengan anak cucu dia. Pandai. Yang pandai. Yang gopek pindah dah kan. Kalau ada tempat tak apa, tak ada tempat dia tak pergi masuk. Penuh pondok, semua nak ngaji. Jadi kalau ngaji nak ambil fadilat tak boleh. Kita ni tak lagi lah. Dia orang tanya ada ke pondok ni? Tak buat pondok pun lagi. Baru duduk beberapa hari. InsyaAllah susun ke depan tu kita cerita lah apa-apa. Mudah minta Allah Ta'ala mudahkan je. Dan tu saja sikit cerita pondok tu lah. Pasal apa nak sebut pondok tu? Zaman ni pondok ni banyak orang faham pondok orang tua-tua. Tu masalah ni. Pergi pondok ni pun orang tua. Pergi pondok ni orang tua. Pergi pondok ni orang tua. Pondok dan jumpa betul-betul rijal yang memang mengaji ni. Tak apa dah. Bukan tak ada langsung. Ada. Tapi tak apa dah. Tahfiz ada. Tapi ni ngapai Quran je. Itu pondok apa? Nak mengaji, nak ambil faham satu. InsyaAllah. Mudah-mudahan tu. Baik. Itu sikit. Dah sebut Arab tu macam itulah. Penjelasan nak kata yang tu yang nisbah nak mengaji kalau memang kita duduk pondok tu kena mengaji tu. Cuma dia ada jadual lah. Jadual ni ilmu alat. Ada jadual lah nanti susun lain lah. Ni kita baru je duduk sempena apa? Ambil manfaat, ambil peluang. PKP ni duduk saat sini. Macam mana kan? Illa itu huruf istisna. Okey, illa pula. Illa ni huruf istisna. Jadi mahzuh tu selesailah situ. Saya tak panjang lah. Sebenarnya dia nak ceritakan mahzuh tu, nak ceritakan maksud kita sebut la ilaha illallah tu lah. Illa ni dipanggil huruf istisna. Cukup. Dan dia kata Allah, maksud Allah ni lafaz Allah tu jadi badal daripada tempat domir yang tersembunyi. Dia badal bagi domir yang mustatir pada maujud, pada lafaz maujud. Kalau maujud, maujudlah. Kalau maksud, maksudlah. Ma'bud pun ma'budlah.
masyhud pun masyhud lah. Pasal atas sirah, lafaz dia semua tu isim maf'ul. Isim maf'ul, isim fa'il ni kaedah bahasa Arab, dia antara isim-isim yang boleh beramal amalan fi'il. Isim fa'il dia akan ada domain mustatir takdiru huwa. Isim maf'ul pun akan ada domain mustatir takdiru huwa. Cuma fa'il dia nisbah fa'iliyah, maf'ul dia nisbah maf'uliyah, tapi takdir dia huwa. Nak faham tu susah tu kan. Dengar. Saya terpaksa sebut tu pasal memang ilmu dia macam tu. Jadi agak-agak blur tu. Biar je lah, dengar je lah. Sebab memang ada benda kita mengaji pun bukan ada benda yang yang boleh faham. Baik, yang tu pun saya tak panjang lah. Jadi lafaz Allah tu badal bagi domir yang tersembunyi pada maujud, dirafakkan dia dengan baris dhammah. Satu baca la ilaha illallah hu. Pasal apa? Asalnya la ilaha maujudun, kan rafak tu. Maka illallah hu. Pasal maujudun rafak, Allahu lafaz Allah pun rafakkan juga. Baik maujudun, baik ma'budun, baik maksudun, baik masyhudun, tetap illallah hu. Jadi pasal apa baca hu? Badal bagi domain mustatir pada khabar la yang mahzuf. Itu istilah nahwu dia. Inilah kaul yang rajih, inilah kaul yang paling kuat dalam bab ni. Satu, disiplin tani, nak faham. Pasal ngaji tak faham satu hal, kena faham disiplin. Apa dia? Tu yang bab ni kalau tak reti diam. Tu adab juga mengaji. Apa dia? Tak reti diam. Pasal apa? Kalau tak reti kita hurai, dia akan bawa masalah. Bawa masalah macam mana? Ialah benda tak reti kita hurai, kan masalah. Segi orang faham salah. Tak reti diam. Saya tak reti. Bab ni saya tak faham lagi. Kalau bab ilah saya faham. La ilaha illallah tu apa? Tiada yang bersifat ilah, tiada yang bersifat Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Yang mana dah mengaji dulu bab nafi, bab isbat, bab ilah hak, ilah batil, yang mana kita sebut dulu kan. Nafi tu uluhiyah ni dari sudut zat, sifat, perbuatan, pemilik. Mana dia satu-satu yang kena faham tu. Yang boleh cerita, tak boleh cerita, muzakarah balik, tanya balik apa yang sepatutnya kena faham. Jangan tak faham mengajar. Tu kan ngaji sekerat tiang nama dia. Ngaji sekerat tiang bahaya. Tiang dah nak marifat, dia tengok jadi mak lepat. Nak ambil tarikat, dia tengok tarikat. Nak berzikir, dia tengok mampu. Tengok. Ini tu masalah tu. Satu yang ni tempat meluruskan dia. Satu, kalau orang-orang nak ambil tarikat, kalau saya lah kan, sikit segini. Satu orang nak sebut hakikat, marifat tarikat tu, macam ni. Kalau nak mengaji tu, kalau dia nak mengaji pun, betul yang ambil yang tarikat, marifat. Main duduk ni. Tanya dia apa? La ilaha illallah ni makna apa? Cerita sikit. Faham? Makrifat. Bila ngaji makrifat ni mesti ngaji apa? Nafi sifat ngaji tak? Ngaji makrifat mesti ngaji nafi sifat. Cerita sikit nafi tu apa, isbat tu apa? Bila nafi sifat Arab kan, mesti nafi lil jinsi kan. La nafi jinsi tu nak nafi apa? Ilallah tu nak isbat, Allah tu nak isbat apa? Ya. Yang mana yang wasfi, mana yang zat, mana yang isim, yang mana? Tak kenal. Untuk kata ngaji makrifat, saya makrifat ni, saya nak cerita tak reti, tapi saya dah makrifat. Kepala otak kan. Makrifat apa tak reti. Kalau tanya duit, jutawan, ada berapa duit? Saya ada 4 juta. Gagah tak? Boleh buat keluar tak? Boleh? Transit saya 1 juta. Nanti saya transit balik lah. Bukti betul, memang betul 4 juta. Okey, nombor main. Okey, transit dah. Okey, transit. Saya tengok masuk lah dalam akaun saya. Tak? Tak ada. RM10 lah kata. Nak cerita makrifat tu lah. Kata makrifat. Apa aku tak tahu. Nafi tak tahu, isbat tak tahu. Ada cerita yang nafi isbat. Nafi apa? Nafi ya, makhluk ni tak ada. Sebenarnya Allah yang ada. Tu kita sebenarnya tak ada. Kita ni semua bayang-bayang. Macam tu makrifat.
Ambil bayang-bayang ni, ambil faham mana la ilaha illallah tu. Bayang-bayang lah. Ustaz tak faham lagi. Oh, aku tak faham ke? Tak faham. Memang dia orang kata gini, ustaz ni tak faham lagi, ustaz ni tak faham lagi. Oh, ustaz ni tak marifat lagi. Semua orang boleh faham. Bukan semua orang boleh faham, orang tertentu je. Itulah, cerita lah dia. Nak dengar. Dengar. Ni semua ni guru dalam orang mengaji makrifat ni. Geng-geng makrifat ni ramai tau. Lebih ramai daripada kita hadap ngaji betul ni. Ya, macam mana Yahudi Nasrani ramai daripada orang Islam. Kalau nak berbahasa padangan ramai tu, ramai. Ya. Tak percaya tengok. Jumpa je geng-geng makrifat ni, hamba tengok video dia, tengok berapa orang. Yang like tu, bagus, syabas. Baru faham makrifat hari ni. Faham apa? Tak faham apa langsung. Untuk bagus, terbaik, huraian makrifat mantap, baru kenal Tuhan. Apa yang hang kenal? Ustaz-ustaz dia yang nak ceramah bab makrifat pun kita tengok. Allah, ustaz ni yang dia. Dengan rambut macam hantu raya. Dengan tauhid pun tak bisa mengaji, tapi baca hikam. Dulu pun chef tukang masak ya. Tapi tukang masak mengaji tak apa. Yang tu pun tukang masak tak tau. Steady ya. Cari apa? Baca ayat masak ni. Steady lah. Bincang makrifat lagi hang suka kot. Dia bagi 2-3 soalan tak boleh jawab. Bagi istilah tu tak. Lawak sikit. Ada orang tak faham lagi. Dia kata ada orang ni tergelak apa. Okey. Masih ada disiplin dah. Ada disiplin dah. Saja saya sebut tu pasal kita duk ngaji nahwu. Yang tu lah. Satu kadang-kadang ada juga. Yang tu saya sebut orang yang mengaji makrifat. Ingat. Ni ada ustaz dia. Ustaz makrifat. Baca kitab. Bacalah. Contohlah macam ni kan. La ilaha maujud ataupun maksud ataupun ma'rud illa itu huruf istisna. Katalah dia boleh baca betul. Baca pun kena tak betul. Dan Allah ni jadi badal. Allah ni bedal daripada tempat domir. Saja saya bagi baca salah kan. Domir yang tersembunyi pada maujud dirapakkan dengan baris domah. Inilah kaul menyerojeh. Ini goreng ni dia bukan cerita tau. Yang saya cerita ni tuan-tuan tu tak faham. Tu yang saya pandukan pecahan, perpuluhan tadi. Ya siapa? Saya nak tunjuk apa benda masuk. Ada tu menyemak lah. Kalau dalam perpuluhan tu saya sebut apa ni? 10.0 tolak 9.0 tolak 8.0. Pibu kosong tu buat apa? Oh semak getah itu lah. La ilaha maujudun illallah. Semak semak siapa? Bukan maksud khabar mahzuh tu. Sambil Allah tu. Sikitlah sana. Dan kata qila terperhabis tu. Dan kata qil, maksudnya sebahagian ulama kita dia i'rab macam ni. Dirafa'kan la ilaha illallah hu tu baca la ilaha illallah. Lafaz Allah tu baca hu tu pasal apa? Baca rafa tu atas ibtida. Kata dia Allah tu lafaz Allah tu dia mubtada asalnya. Oh dia subjek. Okey. Dan khabarnya la ilaha. La ilaha tu khabar. Jadi asalnya Allahu la ilaha. Okey. Kerana asal susunannya dahulu sebelum susun la ilaha illallah tu, asal susunannya dahulu itu ialah Allahu ilahun. Ni dah. Asalnya Allahu ilahun. Lepas tu maka mendahulukan khabarnya ilah. Asalnya Allahu ilahun. Lepas tu ilahun tu buh depan. Ilahun Allahu. Lepas tu bubuh la ilaha. Lepas tu illallahu. Dia kata itu. Dia kata asalnya Allahu ilahun. Lepas tu maka mendahulukan khabar ilah. Dahulukan khabar, letakkan ilah tu depan, jadi asal dia akan jadi ilahu, terbalik kan, songsang kan kedudukan dia. Ilahun Allahu, maka jadi ilahun Allahu. Kemudian lepas tu maka dimasukkan huruf nafi, iaitu la pada awalnya dan illa pada pertengahannya, maka jadilah
la ilaha illallahu. Boleh? Itu satu ayat. Tapi i'rab macam ni qila. Itulah bahasa mudah, okey. Apa mana qila ni istilah dalam kita ngaji hadis dipanggil sirah tamrid. Apa sirah tamrid? Lafaz untuk menunjukkan dhaif, tak kuat. Qila. Maka jadilah la ilaha illallah. Maka tak kala itu kata dia Allah, lafaz Allah ni i'rab apa? Mubtada' muakhar. Oh gitu. Lepas tu dan ilah ni khabar muqaddam. Oh. Seperti kata kamu la muntaliqun la muntaliqa illa Zaidun. Buat misal. La muntaliqa aja. La muntaliqa illa Zaidun. Pandai tak? Dia bagi misal tu. Asal apa? Pandai tak? Mana-mana tu. Kalau la ilaha illallah asalnya Allahu ilahun, la muntaliqa illa Zaidun asalnya apa? Zaidun muntalikun. Zaidun muntalikun, terbalik kan? Muntalikun Zaidun. Lepas tu la sini illa sini. La muntaliqa illa Zaidun. Jadi Zaidun ni i'rab apa? Mubtada' muakhar. Asalnya Zaidun muntalikun. Asalnya mubtada', ni khabar. Sekarang mubtada' muakhar nama dia. Mubtada' kita buah belakang. Khabar jadi khabar muqaddam. Cuma khabar muqaddam ni asalnya ilahun, bila masuk la nafil jinsi, jumlah tu jadi khabar bagi mubtada' yang muakhar. Jadi Allah, lafaz Allah tu mubtada' muakhar, la ilaha tu khabar muqaddam. I'rab ni tak okey. Kila ada tapi tak capai maksud. Dan maksud kata Allah dia jua ilah, maksud Allah bukan ilah, dia tak akan dapat maknanya. Tapi kalau macam tadi, macam kita duk belajar tadi, la ilaha illallah, la nafil jinsi, jins ilah takkan ada. Yang mana? Ma'bud bil haq, yang mustaghni an kulli basi wa mutaqirun ilahi kullu ma'adahu. Jenis macam ni, sifat macam ni kan. Tak ada ni siapa? Kat makhluk takkan ada sifat istighna an kulli basi wa mutaqirun ilahi kullu ma'adahu. Tak ada macam ni. Illa mereka Allah juga ilah, maksudnya Allah saja mustaghni an kulli basi wa Allah saja mutaqirun ilahi kullu ma'adahu. Yang tu pun ada pelajaran ke depan nanti dengan istilah macam tu. Ada bab dah belajar pun. Okey, sekali lalu tu i'rab. Jadi hari ni kita belajar i'rab ialah maka ada pun istisna itu pada qaul yang sahih, istisna munqati'. Satu ayat tu. Ni bab, ni satu lagi bab pembahasan. Nak faham istilah mana munqati', dia nak bahas istisna tu pula. Dipanggil dia atau dibahas dari sudut nama mustasna, mustasna minhu, ada adatul istisna, dan bila ada mustasna minhu, adakah mustasna ni daripada jenis mustasna minhu ataupun tidak? Kalau daripada jenis mustasna minhu dipanggil istisna muttasil. Kalau bukan daripada jenis istisna mustasna minhu dipanggil istisna munqati'. Itu coming soon, next change. Nak baca pun sengkak sangat lagi daripada awal nahu je ni. Situ dulu. Jadi kesimpulan kita nahu tu kita sebut sekali lalu, apa dia? Dia sambung kita nak sebut khabar la mahzuf, asal kita itu. Jadi la nafil jinsi mesti ada isim dia, mesti ada khabar dia mahzuf, takdir dia ma'bud, masyhud, ma'bud, maujud. Untuk ilallah, lafaz Allah tu khabar badal bagi domain mustatir yang ada pada khabar la yang mahzuf. Nahu dia tu ya. Saya cerita matematik apa tu tak faham. Cuma atas kita nak faham ni, balik pada pelajaran kita lama, kita nak faham ni pasal apa? Yang ni untuk mantapkan bagi siapa yang balik ahli ilmu yang ngaji nahu untuk ni,
untuk memahamkan apa yang andaian-andaian yang ada, untuk memahamkan kenapa kita kena faham macam tu. Satu. Untuk kita yang tak faham ni, makna mesti diambil. Apa dia? Pelajaran lepas lah, nafi sebab tu. Nak nafi apa? Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah ni sudut mana? Sudut zat, sifat, perbuatan dan milik. Untuk nak faham macam mana? Ni kita ni, ada kereta milik tak? Allah milik, kita ni pemegang amanah. Dapat pun melalui dia, anugerah dia. Ada pun, untuk belanja pula mesti ikut perintah dia. Jangan sampai khianat, jangan pula membazir. Semua tu salah tu, salah tu. Itu buat perbuatan pula. Kita boleh daya upaya, kita tak boleh daya upaya atas nama ilah. La quwata illa billah. Tu dah belajar dah pun. Bab sifat, ambil satu contoh hidup. Allah memang hidup, dia ilah, hidup. Kita nampak kita hidup, tapi sebenarnya Allah hidup aku. La ilaha illallah, wujud. Memang wahdahan wujud ke Allah Ta'ala saja. Allah saja wujud, zatul wujud, wajibul wujud. Kita asal tak wujud pun, ni Allah wujud. Tauhid tu saja kita dapat. Tak erti nahu, mudah Allah Ta'ala mudah kita, insya-Allah. Ambil faham tu. Kalau ada yang susah tu, yang kaedah kita belajar ni, yang susah tu lah nak belajar supaya jadi senang. Kalau ngaji nahu, saya kalau arwah batin selalu disebut syair ni, la astashilan nas-su'ba au udrikal muna. Fama lama tak sebut. La astashilan nas-su'ba au udrikal fama faman qala Allah illa lisabirin. Kenapa? Aku akan la astasilan nasuma au udrikal mana, aku pasti akan berusaha untuk memudahkan apa-apa aku duk mengaji yang susah. Au udrikal mana, dengan mana au tu dengan mana hatta, sehingga ila an udrikal mana, sehingga aku boleh capai cita-citaku nak faham la ilaha illallah. Sini dah nahu dia lah. Faman qadatil amalu illa lisabirin. Takkan faman qadatil amalu, takkan dapat tercapai segala keinginan di cita-cita illa lisabirin, melainkan orang yang bersabar. Ngaji lagi, terus tekun belajar. Tapi bagi duduk tempat betul ya. Kredit awas yang munasabah, baru akan boleh faham benda-benda yang susah. Satu, kena duduk tempat pengajian, kena kredit awas lama sikit. Saja nak sebut. Kalau arwah Fatih tu, kalau dia ngajar pun ada kitab-kitab dia susah-susah, dia sebut syair tu. Syair tu belajar nahu tu, mana hatta dengan mana ilah. Tak apa, satu hal. Nak kata kalau ada susah, tangguh yang susah, KIB dulu. Yang mana tauhid yang kena faham mesti. Tu. Baik. Maka ada pun istisna. Situ. Soal kalau ada. Tak boleh. Nak tanya kat soalan apa ya? Tengok siapa komit tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Mau datang tu, kita nak sepi kawasan sikit untuk planning, apa istilahnya, master plan kita punya kawasan pondok. InsyaAllah mudah-mudahan telah mudahkan semua urusan kita, dapat satu natijah ni di atas kita punya kedatangan tetamu ni, InsyaAllah. Bismillah.